Berani berpikir bebas, siri ke-28. Yang abadi dan yang menjadi asas wujud alam ini adalah energi, bukan Tuhan. Manusia sering menyangka bahwa mereka mencipta sesuatu. Namun apabila diperhatikan dengan lebih teliti, hakikatnya manusia tidak pernah mencipta daripada ketiadaan. Sebagai contoh, kita tidak mencipta kerusi. Kita hanya mengubah bentuk kayu menjadi kerusi. Kayu itu sendiri sudah wujud. Demikian juga bahan-bahan lain yang digunakan dalam apa jua hasil ciptaan manusia. Yang berlaku hanyalah perubahan bentuk, susunan dan fungsi, bukan penciptaan mutlak. Prinsip yang sama berlaku dalam alam semesta. Alam tidak mencipta sesuatu daripada ketiadaan. Sebaliknya, ia berfungsi melalui proses perubahan dan penstrukturan semula. Setiap kewujudan adalah hasil transformasi daripada sesuatu yang telah ada sebelumnya. Persoalan besar yang timbul ialah, jika semua yang berlaku hanyalah perubahan bentuk, apakah unsur asas yang menjadi dasar kepada seluruh kewujudan alam ini? Jawabannya ialah energi. Dalam fizik modern, energi bukan sekadar konsep abstrak, tetapi merupakan asas kepada semua proses alam. Energi tidak diciptakan dan tidak boleh dimusnahkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hukum keabadian energi. Ia hanya boleh bertukar bentuk daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh itu, energi boleh difahami sebagai zat kewujudan alam semesta. Ia tidak bergantung kepada kehendak atau kesedaran Tuhan yang di luar dari dirinya. Energi wujud bersama pola dan keteraturan dirinya yang menjadi asas kepada bagaimana ia berinteraksi dan berubah. Keteraturan inilah yang kemudiannya menjadi asas hukum alam. Dengan adanya hukum ini, alam berfungsi secara konsisten dan dapat difahami. Segala perubahan dan pembentukan berlaku sebagai akibat langsung daripada cara energi berinteraksi, mengikut pola yang tetap, tanpa perlu pengarah, maha pencipta atau maha merencana. Proses pembentukan alam boleh difahami secara berperingkat. Pada peringkat paling awal, energi wujud dalam keadaan yang sangat padat dan ekstrim. Dalam keadaan ini, energi berinteraksi dan membentuk zarah-zarah asas seperti quark dan lepton. Daripada interaksi zarah asas inilah muncul struktur yang lebih stabil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Gabungan zarah-zarah ini seterusnya membentuk atom, yang menjadi unit asas kepada semua unsur kimia. Apabila atom-atom bergabung, terbentuk molekul, daripada molekul terbentuk jirim, dan daripada jirim lahirlah struktur yang semakin kompleks seperti bintang, planet, dan akhirnya sistem yang memungkinkan kewujudan kehidupan. Keseluruhan proses ini berlaku tanpa tujuan awal, hanya dipandu oleh hukum-hukum fizik dan kebarangkalian interaksi energi. Alam semesta tidak direka untuk manusia. Ia wujud sebagaimana adanya. Sekiranya hukum fizik tidak memungkinkan kewujudan kehidupan seperti manusia, alam tidak peduli. Hakikatnya alam semesta telah wujud hampir 14 bilion tahun, manakala manusia modern hanya sekitar 300.000 tahun. Satu tempoh yang amat singkat. Jika usia alam semesta diumpamakan sebagai 24 jam, kewujudan manusia hanyalah sekitar 2 saat terakhir. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan pusat alam, tetapi hasil kebetulan daripada proses kosmik yang sangat panjang. Sebelum terbentuknya kosmos seperti yang kita kenali hari ini, sains menganggarkan alam berada dalam keadaan singularities, suatu keadaan ekstrim yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Namun walaupun sains belum mengetahui bentuk awal tersebut, satu perkara kekal konsisten. Hukum energi tidak pernah dilanggar. Apapun bentuk alam sebelum kosmos, dasarnya tetap sama. Energi yang tidak boleh diciptakan dan tidak boleh dihapuskan. Energi boleh diumpamakan seperti air laut. Manakala alam semesta adalah ombak, ombak boleh muncul dan lenyap, berubah bentuk dan kekuatan, tetapi air laut itu sendiri tetap wujud. Demikian juga alam, struktur boleh terbentuk dan musnah, namun dasar kewujudannya kekal. Daripada perspektif ini, konsep tentang Tuhan sebagai entiti abadi yang mencipta alam daripada ketiadaan adalah naratif mitologi, bukan kesimpulan saintifik. Setakat ini, Tuhan tidak pernah dibuktikan wujud, dan alam semesta tidak memerlukan Tuhan untuk wujud atau berfungsi. Manusia tidak mencipta, manusia hanya mengubah, dan inti kepada semua perubahan itu, daripada atom hingga ke galaksi adalah energi. Berani berpikir bebas, Sir Moza.